yakni kita membicarakan Isra' Mi'raj. Namanya Kifayatul Muhtaj, iaitu memada bagi orang yang berhajat. Siapa dia berhajat nak tahu cerita Isra' Mi'raj, baca kitab ni memada. Pada menyatakan bicara Isra' dan Mi'raj, kitab ni cerita tentang Isra' Mi'raj bagi Nabi Sahibit Taj sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi madamatin nujumu fil abraj. Itu gelaran ataupun puji-pujian terhadap Nabi. Telah menterjemahkan dia Tok Syekh Daud, bukan karang, dia terjemah daripada kitab-kitab lain. Maulana wa qudwatuna al-alimur rabbani. Itu gelaran kepada Syekh Daud. Al-Alim Ar-Rabbani, gelaran yang diberi oleh kerajaan Turki Osmaniyah. Sebelum jatuh Turki Osmaniyah 1924, jadi Turki Osmaniyah ni dia menaungi kerajaan Islam di seluruh dunia pada masa itu. Antaranya di Mekah, dia dapati ada seorang alim ulama Melayu yang hebat, yang layak dapat gelaran Al-Alim Ar-Rabbani. Ni alim Melayu dulu, orang Melayu dulu. Melayu lah pun hebat juga. Yang tua kilauan emas, hebat. Yang muda ceria popstar. Yang remajanya Akademi Fantasia. Apa hebat orang dah. Melayu dulu Al-Alim Ar-Rabbani Al-Syekh Daud bin Abdullah Al-Fatani. Asalnya Fatani, tetapi dia hanya balik ke negeri Fatani hanya 3 kali saja. Selain daripada itu, dia bermukim di Mekah Al-Mukarramah. Qaddasallahu ta'ala ruhahuma, amin. Jadi Syekh Daud Al-Fatani balik kali pertama, dia ziarah adik-beradik dia, kaum keluarga dia. Balik kali kedua Fatani kerana ada anak murid dia daripada kalangan bangsa Arab. Ketika mana dia mengajar di Masjidil Haram, anak murid dia di kalangan bangsa Arab mengaji dengan dia. Lalu dia cerita ada sejenis buah di tanah Melayu ni sangat sedap, iaitulah namanya buah durian. Tok Arab tak kenal buah durian. Maka dia tanya, lagu mana Tok Guru buah durian ni? Kalau boleh harum manis. Haram nak, mahal nak mampu. Satu kotak 3 kilo RM85 sampai di rumah. Tak harum, tak manis pun. Tabak. Jadi dia dengan karamah dia, maka dia masuk ke dalam bilik yang dia bersuluk di tempat dia mengajar tu. Lalu dia keluar dengan membawa sebiji buah durian. Nak tunjuk dekat pelajar-pelajar daripada kalangan orang Arab, ni dia yang kata buah durian ni. Masa tu tak ada buah durian di tanah Arab. Tak mencalang, semua buah ada. Rupanya dalam masa yang sama, ada adik-beradik Tok Syekh Daud yang duduk di Fatani, nampak dia duduk kutip buah durian di dusun keluarga dia. Ni karamah Tok Syekh. Lalu dia tanyalah pada ahli keluarga dia, Syekh Daud balik ke? Dia kata, adik-beradik kata, tak balik lama dah. Tak, kami nampak dia ada kutip buah durian dalam dusun. Maknanya dia balik ke Patani dalam masa yang sangat singkat, karamah pada Tok Syekh ni. Dan kali ketiga dia balik untuk berjuang dengan Syekh Abdul Somad Falimbani, memerangi tentera-tentera Kufar Siam yang menceroboh negara Fatani Darussalam. Jadi sangat salah kalau orang mengatakan ulama tasawuf hanya duduk dengan tasbih mereka, duduk dengan kitab mereka, duduk dengan suluk mereka. Kerana Syekh Daud Abdullah Al-Fatani berserta dengan Syekh Abdul Somad Falimbani, ulama tasawuf, tetap turun untuk memperjuangkan kebebasan negeri Fatani Darussalam daripada cengkaman
Tentera kufar siap. Kita buka muka depan. Kita buka muka pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Kumulai. Payah jawi lama. Ka min lam alif ya. Silap baca kemelai. Katanya ku mulai kitab ini dengan nama Allah. Maknanya ku mula menulis kitab ini dengan nama Allah yang amat murah lagi amat mengasihani akan hambanya yang mukmin, yang mukmin di dalam negeri akhirat. Ini tradisi ulama dulu memulakan kitab dengan nama Allah. Kemudiannya alhamdulillahil mannani ala ibadihi bi ni'amil la tuhsa. Dia puji. Orang dulu, ulama dulu dia banyak puji. Kita lah banyak minta. Kita dengan Allah Ta'ala ni bila angkat tangan banyak minta puji orang. Ulama dulu banyak puji minta orang. Tu adab dia, Pak. Tak apalah lah. Segala puji bagi Allah yang memberi atas hambanya dengan beberapa nikmat Allah yang tiada terhingga. Segala puji bagi Allah yang mengurniakan kepada hambanya beberapa nikmat yang tak terhingga. Wa in ta'udu ni'matallah la tuhsuha. Kalau kita cuba menghitung nikmat Allah kepada kita, nescaya tak terhitung kita. Wassalatu wassalamu ala man usriya bihi minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Dan rahmat Allah dan salam Allah atas mereka yang dijalankan pada malam dengan dia daripada Masjidil Haram kepada Masjidil Aqsa. Selepas Syekh Daud memuji Allah, Syekh Daud bersalawat dan salam ke atas orang yang dijalankan pada malam Isra' Mi'raj. Siapa? Junjungan besar Nabi SAW. Dia guna kalimah mabni lil majhul, yang dijalankan. Maknanya bukan Nabi berjalan, Nabi diperjalankan. Kalau Nabi berjalan sehari semalam tak sampai. Jangan katakan nak sampai ke Masjidil Aqsa, nak sampai ke kota Jeddah pun tak boleh sampai. Tetapi Nabi diperjalankan. Maknanya ada suatu kuasa yang memperjalankan Nabi. Kalau Nabi sendiri berjalan, kalau ikut pengalaman tuan guru kami, Syekh Abu Bakar Palestin, 36 hari 36 malam jalan kaki dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. 36 hari 36 malam. Ini hanya dalam masa setengah malam saja. Dijalankan, yang dijalankan pada malam dengan dia daripada Masjidil Haram kepada Masjidil Aqsa. Wa ala alihi wa ashabihi dzawil fadail allati la tustaqsa. Dan selawat dan salam atas keluarganya, keluarga Nabi, dan segala sahabatnya, sahabat Nabi yang mempunyai kelebihan yang tiada dapat dihingga. Kita tak urai banyak. Wa ba'du, adapun kemudian daripada itu. Fa hadza ta'liqun latifun fi kullin minal Isra' wal Mi'raj. Maka inilah suatu ta'liq, suatu coretan yang sedikit pada menyatakan tiap-tiap cerita daripada Isra' dan Mi'raj. Wasammaituhu, dan aku namai akan dia dengan bi kifayatil muhtaj fil Isra' wal Mi'raj, dengan kifayatul muhtaj fil Isra' wal Mi'raj. Kita tak baca semua. Jadi saya akan skip-skip. Ja'alahu Allahu khalisan liwajhil karim, telah menjadikan dia Allah Ta'ala semata-mata bagi zatnya yang maha mulia. Jadi Tok Syekh Daud kata tujuan dia karang kitab ni semata-mata kerana mencari redha Allah. Ada setengah orang karang kitab pasal nak cari duit. Ada karang kitab nak cari masyhur. Ada karang kitab nak cari kedudukan. Tetapi Syekh Daud karang liwajhillah, kerana mencari redha Allah. Karena itulah Syekh Asal Haji, pengarang kepada kitab Matan Ajrumiyah,
dia mengarang kitab Matan Ajrumiyah. Matan ni dipakai di pondok-pondok. Anak pondok kita yang ngaji Nahu, dia mula dengan Matan Ajrumiyah dulu. Siapa mengaji Nahu tak kenal Matan Ajrumiyah, pendek umur. Tak kenal. Dakwah ngaji pondok, kita tanya Matan Ajrumiyah kenal tak? Tak kenal. Boleh. Maka selesai dia mengarang kitab Matan Ajrumiyah, dia bawa kitab dia sebut, Ya Allah, Ya Tuhanku, seandainya aku karang kitab ini bukan kerana mencari redha-Mu, maka janganlah jadikan kitab ini manfaat bagi sekalian orang Islam. Hilang kalau dia di dalam sungai, lalu dia baling kitab ni dalam sungai. Jadi kitab ni ditulis dengan dakwat. Kalau kena air sungai, jadi dia keluar dakwat. Dan kitab ni akan tenggelam. Tapi oleh kerana betul benar dia tulis kerana mencari redha Allah, dakwat kena ayat pun tak keluar. Dan juga kitab ni rupanya ayat tolak mai balik kat dia. Lalu dia pun pegang kitab Matan Ajrumiyah ni, maka dia pun mula mengajak Matan tu, hinggalah pada hari ini Matan tu dibaca tidak pernah putih-putih di pondok lah. Itu maknanya kesan daripada ikhlas kita melakukan sesuatu amalan kerana Allah. Nafi'an li talibihi yaumal ma'ad, dan lagi pula mudah-mudahan kitab ini memberi manfaat bagi yang menuntut akan dia pada hari kembali kepada Allah Ta'ala. Selesailah muqaddimah. Jadi mengaji kitab lama ni, mana pun muqaddimah dia kena baca habis. Itu cara dia. Nak ambil berkat. Firman Allah Ta'ala, baru masuk firman Allah Ta'ala. Subhanallazi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Ni ayat 1 ni, kalau ceramah 3 jam boleh habis. Hurai ni ya. Tapi kita baca kitab sentuh sedikit lah. Maha suci Tuhan yang menjalankan dengan hambanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam hari daripada Masjidil Haram kepada Masjidil Aqsa yang kami berkatkan sekelilingnya. Mengapakah dikatakan Masjidil Aqsa ni diberkati sekelilingnya? Sedangkan Masjidil Aqsa ni dia masjid yang ketiga kedudukan dia dalam Islam dari segi kelebihannya. Pertamanya Masjidil Haram. Satu waktu sembahyang di Masjidil Haram nilainya seumpama 100,000 waktu. Dia hebat. Hidup sana lama-lama, mayang pulun sikit, balik main kampung nilai boleh cover 5-6 tahun itu, balik main relax. Pasal satu waktu menyamai 100,000 waktu. Manakala di Masjid Nabawi satu waktu menyamai 1,000 waktu. Lari jauh. Dan di Masjidil Aqsa satu waktu menyamai 500. Tapi pasal apa Allah Ta'ala kata Masjidil Aqsa yang kami berkati sekelilingnya, maka ada 2-3 takwilan daripada ulama. Yang pertama disebut Masjidil Aqsa diberkati kerana dia merupakan Kaabah ataupun kiblat pertama umat Islam. Sebelum daripada kita mengajak kepada Baitullahil Haram dalam sembahyang, umat Islam mengajak ke Masjidil Aqsa lebih kurang 16 ataupun 17 bulan sebelum turun ayat qad nara taqalluba wajhika fis sama'. Yang keduanya Masjidil Aqsa diberkati kerana nisbah kata sesiapa yang menguasai Masjidil Aqsa dia menguasai dunia. Ini siapa dia yang menguasai Masjidil Aqsa? Yahudi. Maka mereka lah yang menguasai dunia. Amerika itu sebagai caturan mereka sahaja.
Jadi nak duduk tempat Presiden Amerika, dia perlu dapat restu daripada pelobi Yahudi. Jadi kita jangan duk seronok sangat. Obama lunak dengan orang Islam. Jangan. Kerana kalaulah dia tidak cenderung dan mirip kepada polisi Yahudi, dia tak boleh duduk di tempat tu. Maknanya Masjidil Aqsa dimiliki dan dikuasai oleh Yahudi, maka Yahudi menguasai dunia buat masa sekarang. Dan kita lihat pada masa Sayyidina Umar menguasai Baitul Maqdis, maka Islam menguasai dunia. Dan ketika Salahuddin Al-Ayyubi menawan kembali kota Baitul Maqdis setelah ditawan selama 90 tahun oleh tentera-tentera Salib, maka ketika itu Islam menguasai dunia. Dan sebaliknya bila mana berlaku perjanjian Balfour 1948 hinggalah sekarang ini, maka Yahudilah yang menguasai dunia. Menguasai segala-galanya. Menguasai dari segi ekonomi. Masih lagi negara kita tak boleh nak membebaskan diri daripada urus niaga ataupun transaksi berasaskan riba. Walaupun kita kata ada skim perbankan Islam dan sebagainya, namun dia sikit sangat. Cuma sekarang ini cuba digiatkan untuk menyaingi sistem konvensional. Itu dari segi ekonomi. Dari segi politik, mereka menguasai segalanya. Mana-mana negara yang mereka nampak nak naik, mereka akan tekan. Kononnya akan dasar demokrasi. Kalau betul Amerika menyokong demokrasi, maka mereka tidak akan membiarkan bekas Presiden Mesir Dr. Morsi dijatuhkan. Kerana dia dinaikkan dengan dasar demokrasi. Satu-satunya pemimpin Mesir yang dipilih atas konsep demokrasi. Tetapi bagi Amerika, kalau demokrasi itu mendatangkan kerugian, nyohlah demokrasi. Itu politik dunia. Dan kita lihat pula di alam angkasa raya, mereka lah yang menguasai segalanya. Di atas kepala kita 27 satelit yang sedang memantau kita. Satelit yang berbentuk ketenteraan. Yang Malaysia hantar satelit tu MISAT, Razak-Sat, MAISAT. Yang tu bukan satelit ketenteraan. Hantar itulah berapa pun Amerika tak marah. Yang tu sekadar nak tahu musim menuai bila, musim ikan banyak bila, nak tahu perubahan cuaca, tak ada kesan. Tetapi kalau mana-mana negara cuba menghantar satelit ketenteraan, maka negara itu akan dicop sebagai pengganas, seperti Korea Utara, seperti Turki dan sebagainya. Itu dipanggil Masjidil Aqsa yang kami berkati sekelilingnya. Mengapa Isra' Mi'raj ini diprogramkan sedemikian rupa? Linuriyahu, supaya kami memperlihatkan dia beberapa tanda-tanda ajaib kudrat kami, bahawasanya iaitulah Allah amat mendengar dan amat melihat. Faidah, ini kita tinggal. Faidah ni maknanya dia nak cerita, oleh kerana ayat ni bermula dengan subhana, dia nak cerita sikit tentang kelebihan tasbih, kelebihan membaca subhanallah. Ini cara kitab lama. Kitab lama ni dia banyak selingan. Dia cerita-cerita, jumpa bab ni, dia berartisat, dia cerita bab ni kan. Tak lagi baru masuk balik. Maka kita langkau kepada mana? Kita langkau kepada muka surat 3. Muka surat 3. Tak mana Ustaz? Muka surat 3, baris yang ke-6 daripada bawah. Baris yang ke-6 daripada bawah. Tinggal juga. Muka surat 4. Sebab yang ni tak ada apa.
Dia cuma nak cerita kata Nabi didatangi oleh Jibril, lalu dia nak cerita tentang Jibril pula. Jadi Isra' Mi'raj kalau ikut kitab lama ni dia banyak selingan. Tadi jumpa ayat subhanallazi, dia cerita fadilat subhanallah. Kemudiannya Jibril datang pada Nabi, dia cerita pula Jibril ni rupa macam mana. Yang tu kita tinggal. Kita ambil muka surah 4. Muka surah 4 baris yang ke-9. Okey, boleh no? Baris yang ke-9. Faidah muka surah 4. Telah ijma' segala ulama bahawasanya Isra' dan Mi'raj itu adalah keduanya dengan roh dan jasad. Maknanya Isra' dan Mi'raj itu berlaku dengan roh dan jasad. Sebab ada orang yang berpendapat bahawa Nabi naik ke langit dengan roh ya. Kalau Nabi naik ke langit dengan roh, tak ada apa-apa istimewa. Sebab kita pun boleh naik langit dengan roh. Lena malam ni mimpi, roh keluar. Sebab roh kita ni ada dua. Satu dipanggil ruhul yaqazah, roh jaga, roh tidur. Ruhul yaqazah ni bila kita tidur, dia keluar. Pergi sampai langit ke-7, jumpa bidadari dah. Lepas tu turun pergi jumpa. Turun pergi kot tembok besar Cina, jumpa dengan amuan Cina lah. Pergi ke tembok besar Cina, pergi ke Taj Mahal, jumpa dengan heroin India lah. Barulah balik mai ke Malaysia, barulah jumpa dengan teman sebelah kita. Maknanya lebih daripada tu pun boleh pasal mengembara dengan roh. Tetapi Nabi ini mengembara dengan jasad dan roh. Maka itulah intipati dan juga kesesuaian ataupun ayat yang menyebut bi'abdi, hambanya. Dinamakan hamba ni paduan daripada roh dan jasad. Dan adalah keduanya, yakni Isra' dan Mi'raj, pada malam yang satu. Satu malam je. Daripada Mekah, bila? Dahulu daripada hijrah setahun. Tu banyak pendapat lah. Yang tu banyak khilaf. Malah ada juga pendapat yang mengatakan bahawa Isra' Mi'raj bukan berlaku bulan Rajab. Ada? Jangan ada pening kepala. Ada ustaz-ustaz kita ceramah Isra' Mi'raj bukan berlaku dalam bulan Rajab. Dia berlaku dalam bulan Rabiul Awal. Ada juga pendapat. Orang kalau pilih lagu tu, kementerian nanti dia kena ubah cuti. Rabiul Awal cuti 2 kali. Yang pertama Maulud Nabi, yang kedua Isra' Mi'raj. Tu. Tak apalah. Tapi pendapat yang masyhur kata bulan Rajab 27. Kena tahu juga. Orang duk main cerita-cerita kat kita tu. Kata setengahnya berlaku Isra' Mi'raj. Kemudian daripada mati Abu Talib dan Siti Khadijah. Bila berlaku Isra' Mi'raj ni? Pada malam Isnin 7 lekor hari bulan Rajab. 27 Rajab. Dan tiada jatuh seseorang daripada anbiya yang dahulu-dahulu. Maknanya Nabi-Nabi sebelum daripada Nabi Muhammad SAW tak pernah berlaku peristiwa istimewa seperti ini. Hanya berlaku terhadap batang tubuh Nabi SAW. Kata muallif, mula cerita lah ni. Dia mula cerita lah. Antara Nabi SAW pada Baitullah. Nabi duduk di Baitullah, di dalam Hajar, maknanya di tepi Hajarul Aswad, berguling. Apa makna berguling ni? Nabi sedang tidur mengiring di atas lambungnya yang kanan. Nabi tidur ni, sunnah Nabi tidur, kita jadikan lambung yang kanan. Maknanya kita tidur mengiring dengan jadikan lambung yang kanan. Dan Nabi tidur ni antara dua kaki bapa mudanya dan anak bapa mudanya. Maknanya Nabi tidur, kiri dan kanannya ada pak saudara dia, iaitu Hamzah. Hamzah ni pak saudara dia tapi hampir sebaya. Pasal apa? Masa Nabi SAW dilahirkan, Hamzah ni budak kecil lagi. Maknanya pak dengan anak tu sama naik. Bila mana pak dapat anak lelaki, dia nikah. Bila anak lelaki ni, anak kita ni
bagi tahu dah pak, bini saya mengandung, bagus, mak hang mengandung kok. Pak dengan anak sama ni. No, dia nak share. Jadi Hamzah ni muda bayar Nabi juga lah. Dan Ja'far Abi Talib pun sama, duduk tidur sebelah Nabi. Tiba-tiba datang akan dia Jibril dan Mikail dan satu malaikat lagi menanggung mereka tu akan dia. Mereka datang bawa Nabi hingga didatangkan kepada Zam-Zam. Maka melentangkan mereka itu akan Nabi SAW di atas belakangnya. Maka adalah yang memerintahkan segala perkara itu Jibril. Jadi datang 3 malaikat, 2 tahu nama, 1 tak tahu nama. Anun tak tahu nama. Lalu mereka merebahkan Nabi, maka membelahkan dadanya daripada lubah ni atas sikit hinggalah ke bawah perutnya. Bedah ni pembedahan batin. Kalau kita ni pembedahan batin lah. Maknanya tak ada guna hadis, tak sakit apa. Kalau kaedah perawatan Islam tidak menerima pembedahan batin. Macam di Melaka, dia buang apa? Biji batu karang, hidup tepuk pun tarik ni dia biji karang, batu dan sebagainya lah. Ayat tu kaedah kita tak terima lah. Tu ada perbahasan lagi. Maka berkata Jibril bagi Mikail, bawa olehmu dengan satu batil. Batil ni kita panggil celepor, bekas daripada ayat Zam-Zam supaya aku sucikan hatinya dan supaya luas dadanya. Jadi hati Nabi ni kotor kah yang nak kena suci tu? Tak. Hati dia bersih dah sebab dia Nabi. Tetapi simbolik pada kita. Kita yang nak kena buat pembersihan hati dipanggil tazkiyatun nafs. Kemudian maka dikeluarkan jantungnya. Keluar sungguh jantung Nabi ni dan dibelah jantung, kemudian dibasuh akan dia 3 kali dengan 3 batil, yakni 3 celepar daripada ayat Zam-Zam. Dikeluarkan barang yang di dalam jantung daripada darah yang hitam. Maka berkata ia Jibril, inilah darah hitam, inilah bahagian syaitan. Inilah tempat yang syaitan akan serang kita. Pembersihan hati. Dan berulang-ulang Mikail kepada Jibril dengan 3 batil ayat Zam-Zam. Kemudian didatangkan Jibril dengan suatu batil yang lain pula. Selepas dibuang darah hitam pada jantung Nabi, dipanggil proses tahliyah. Buang dulu benda yang kotor, maka proses yang kedua dipanggil tahliyah, atau dipanggil tahalli, tahalli, tajalli. Ini istilah tasawuf. Maka didatangkan Jibril dengan suatu batil yang lain pula, bawa mai celepar daripada mai. Tahu celepar? Celepar tahu tak? Orang bukan Kedah tak tahu. Kadang-kadang kita duk panggil orang, mai lah makan, tak apa, tinggal celepar ni. Maknanya bekas lah, bekas. Penuh di dalamnya, di dalam celepar tu hikmah. Apa benda hikmah? Kebijaksanaan. Sebab Nabi ni orang dakwah. Orang dakwah dia kena bijaksana. Sebab dia nak tarik orang yang dekat dengan dia kena bijaksana. Kadang-kadang seseorang tu berilmu, masternya, PhD-nya, ilmu penuh, tapi bijaksana tak ada. Lain. Tiap-tiap yang berilmu belum tentu bijaksana. Tetapi tiap-tiap yang bijaksana, insya-Allah berilmu. Dia ilmu hadis tu dia hafal, Quran hafal belakang, tapi tak bijaksana. Balik mai di kampung, hukum no bid'ah, ni bid'ah, yang no tak kena, ni Nabi tak buat, yang ni mungkar, yang ni sesat, habis orang lari, tak bijaksana. Jadi Nabi ni dibubuh dalam dadanya hikmah, bijaksana, dan diletakkan dalamnya iman. Ni yang penting. Kalau bijaksana saja iman tak ada, yang tu yang jadi pegawai bank, hilang duit bank 8 juta, 10 juta. Pasal apa? Bijaksana, iman tak ada. Kalau orang-orang muda makpet ni, dia curi duit
surau bolehlah 5-60 ringgit kat dia. Tapi puak-puak yang pekerja kola putih, kola biru, yang codit-codit ni, dia sekelip mata saja dengan menggunakan program-program tertentu, duit hilang tanpa disedari. Itu pasal apa? Bijaksana saja tanpa iman. Maka menuangkan Jibril ke dalam dada Nabi SAW, maka penuhlah dada Nabi dengan hikmah, ilmu, yakin dan Islam. Kemudian ditutup balik dada tadi dan dijahit. Jibril pun tukang jahit rupanya. Dijahit dengan ketiadaan pedih dan sakit. Tak pedih, tak sakit. Maka dimeterikan antara dua belikatnya ini dengan suatu cok yang sebut sebagai Khatamun Nubuwah. Nama cok. Kemudian didatangkan dengan burak. Kalau kitab lama disebut barakau saja. Silap baca jadi beruk. Kemudian didatangkan dengan beruk daripada syurga. Dia beruk mah. Nabi Isra' Mi'raj naik beruk. Tapi tulisan baru dia tak mau bagi silap baca. Bara alif qauf burak. Daripada kalimah barqud maknanya kilat. Jadi kelajuan burak adalah kelajuan kilat 129,000 km satu saat. Tidak ada kelajuan makhluk setakatlah yang boleh menandingi kelajuan cahaya. Didatangkan burak daripada syurga. Jadi burak ni rupanya seekor binatang yang berpelana lagi berkekang. Maknanya ada tempat duduk atas burak tadi, dan burak tadi ni ada kekang. Maknanya ada benda yang diletakkan pada hidung dia supaya Nabi dapat memacu burak ini. Maka iaitu burak ini suatu binatang yang putih, besar daripada himar, kecil daripada baral. Besar sikit daripada himar, daripada kaldai, kecil sikit daripada baral. 4 kakinya amat pantas perjalanannya. Maka adalah antara satu langkah pada satu langkah kira-kira seperlihatan mata. Maknanya bila dia tunjai kaki dia terbang sejauh mata memandang. Hilang itu. Bergerak-gerak dua telinganya apabila naik kepada bukit. Maka panjang dua kakinya yang di belakang. Dan apabila turun bukit, panjang dua kakinya di depan. Jadi budak-budak berfikir balik hidup bukit. Ada baginya 2 sayap pada asal pahanya. Sayap dia ada di paha. Menterbangkan dengan keduanya itu akan kakinya. Maka tatkala hendak menunggang Nabi SAW akan burak, maka melihat dan mempayahkan tunggangannya. Burak tak mau. Masa Nabi nak naik, dia buat payah, dia buat perak, tak mau nampak. Maka menghantar Jibril akan tangannya pada leher burak. Jibril pegang pada leher burak serta berkata Jibril akan dia, tiadakah engkau malu hai burak? Demi Allah, tiada seorang menunggang akan dikau yang lebih mulia pada Allah Ta'ala daripadanya. Hang tak malu ke burak? Ni yang nak naik atas belakang ni, tak ada yang paling mulia daripada dia, melainkan dia lah paling mulia. Tu dia Nabi. Jibril habang kat burak. Burak faham, cakap bahasa Arab pun faham. Kita menjadi nahu waqih 3 bulan tak boleh. Habis. Maka tatkala mendengar burak akan perkataan Jibril, maka patuh tubuhnya. Dia dengar-dengar lalu senyap dia. Dan tetaplah ia serta merendahkan diri hingga naik Rasulullah SAW. Habis. Kata Abu Sa'id Ibn Musayyib, ini dipanggil selingan. Burak yang ditunggang oleh Nabi ini pernah ditunggang oleh Nabi Ibrahim alaihissalam tatkala datang ke Baitullahil Haram. Habis. Ziarah anaknya Ismail dan Siti Hajar. Baik. Maka berjalanlah burak padahal Jibril pada pihak kanan. Nabi yang naik burak, Jibril tak payah naik. Dia ada kenderaan dia sendiri. Maknanya dia terbang sendiri. Serta memegang belukangnya. Jadi Jibril terbang beserta pegang di hidung burak lalu bawa jalan.
dan Israfil pula pada pihak kiri serta memegang kekalnya sebelah kiri. Maka sentiasalah berjalan hingga sampai ke satu dusun yang banyak banyak buah kurma. Terbang daripada bumi ini, belum lagi naik ke langit. Isra ni perjalanan dari bumi ke bumi. Mi'raj barulah dari bumi naik ke langit. Maka perjalanan Isra ni, Nabi naik daripada langit, daripada bumi ke bumi. Lalu berjalanlah dengan burak, jumpa satu dusun yang banyak buah kurma. Maka berkata Jibril, turun ya Muhammad di sini. Turun Muhammad, kita singgah sah. Maka sembahyang 2 rakaat. Sembahyang apa ni? Sembahyang bukan difardukan lagi. Nabi sembahyang lagu mana? Yang ni sembahyang mengikut agama Nabi Allah Ibrahim. Maka turun ia dan sembahyang 2 rakaat. Kemudian maka menunggang ia akan burak kembali. Turun sembahyang. Kemudian naik balik. Maka berkata Jibril baginya, adakah tuan hamba tahu tempat sembahyang tadi ni apa nama? Yang kita sembahyang tazah ni tuan tahu tak apa nama? Maka sabda Nabi, tiada, tak tahu, tak pernah pergi. Maka katanya itulah Tibah. Apa makna Tibah? Yakni Madinah Al-Munawwarah. Masa tu tak jadi bumi Madinah. Nama asalnya pun Tibah. Dan ke depan tuan hamba akan berpindah ke situ. Jibril habaq siap dah. Ke depan ni tuan hamba akan berpindah ke situ. Ni ramalan masa depan. Jadi malaikat kalau ramal kita boleh. Kalau tok ramal, dia ramal kita antara kena dengan dok. Ni pohon anak ni dia kata besar ni. Anak perempuan ni besar, dia kata ni isteri ni pohon besar. Ni anak jantan ni. Bulan elok dia kata. Dua tu lah, tak jantan tina. Tak lagi perempuan, dua tu lah. Allah dapat tambah tu lagi, khunsa. Khunsa. Dan sentiasalah berjalan burak serta melangkah satu kaki kepada satu kaki, sekira-kira seperlihatan mata. Maka berkata Jibril, turun ya Muhammad. Turun pula, jumpa pula stesen yang kedua. Sembahyang 2 rakaat, maka turun ia, maka sembahyang ia 2 rakaat seperti yang disuruh. Kemudian maka menunggang ia kembali turun sembahyang. Maka katanya, adakah tuan hamba tahu apa tempat ini? Tempat kedua kita singgah ni, tuan-tuan tahu tak? Maka sabdanya tiada. Itulah Madian. Pada pohon kayu yang didengar Nabi Musa kalamullah. Ataupun kata setengah riwayat, itulah dia Bukit Tur Sina. Tempat Nabi Musa alaihissalam bercakap dengan Allah. Maknanya Allah Ta'ala nak bawa Nabi lihat tempat-tempat bersejarah. Kita pun cuti-cuti pilah jalan, tengok tempat bersejarah, ambil pengajaran. Sebab tu tempat bersejarah jangan dimusnah, kena jaga. Ni Wahabi tempat sejarah habis musnah. Rumah Fatimah, rumah Khadijah, tempat kelahiran Nabi, semua musnah habis. Konon-kononnya tak mau bagi syirik. Salah faham tu. Tempat sejarah kena jaga. Jadi itulah Madian, tempat pohon kayu yang didengar Nabi Musa kalamullah dan khitabnya, tempat Nabi Musa bercakap dengan Allah di Bukit Tur Sina. Maka sentiasalah berjalan ia, kemudian berkata Jibril, turun. Kali kedua tu, kali ketiga pula dah. Sembahyang 2 rakaat, maka memperbuat Nabi SAW seperti yang disuruh. Kemudian maka menunggang ia, maka berkata Jibril baginya, adakah tuan hamba ketahui apa tempat sembahyang yang ketiga tadi? Tempat kita singgah kali ketiga tadi ni, tuan-tuan tahu tak apa? Maka sabda Nabi, tiada, tak tahu, tak pernah pergi. Maka katanya itulah tuan hamba sembahyang dan tempat Baitul Laham. Baitul Laham ni tempat diperanakkan Nabi Allah Isa alaihissalam. Kalau tempat diperanakkan Nabi Allah Isa pun Allah Ta'ala mulia, apatah lagi tempat diperanakkan Nabi Muhammad SAW lagi mulia. Tapi Wahabi pergi musnah apa? Tapi tak marah saja terakhir kan. Ini dah apa Ustaz nak marah kan? Dah baru mula 9:30 kita berhenti. Habis tak habis pun 1 jam setengah. Boleh ke no? Boleh no? Daripada ada kambing ke apa? Ada no?
Dan antara adalah Nabi SAW berjalan. Habis dah 3 tempat Nabi ziarah, tempat bersejarah. Maka Nabi berjalan lagi, tiba-tiba melihat akan ifrit daripada jin. Ifrit ni jin yang paling nakal, ketegar. Jin ifrit. Jadi kewujudan jin ifrit ni sejak zaman Nabi Allah Sulaiman lagi. Bila mana Nabi Allah Sulaiman tanya kepada rakyat dia, siapakah di kalangan kamu yang mampu membawa istana Balqis di Sabah, yakni di Yaman, ke Baitul Maqdis di Palestin paling cepat sekali? Siapa yang mampu? Maka bangkitlah satu makhluk Allah daripada kalangan jin, iaitulah Ifrit. Ampun tuanku, beribu-ribu ampun, sebab batik harap diampun. Kalau buat lagu tu, yang tu jin Melayu. Jin Melayu lah. Batik mampu tuanku membawa istana Balqis di Yaman ke Palestin secepat yang mungkin. Nabi Allah Sulaiman tanya, secepat mana? Tuanku duduk, tuanku bangkit, tak sempat bangkit, istana dah ada depan mata tuanku. Cepat. Maknanya duduk, bangkit, ada lah. Oh, cepat. Tu kekuatan jin. Lalu tiba-tiba, ampun tuanku, beribu-ribu ampun. Ni Nordin Ahmad. Sembah batik harap diampun. Batik boleh mendatangkan istana Ratu Balqis di Sabah ke Palestin lebih cepat daripada jin ini tuanku. Secepat mana? Kalau tuanku kelip mata, tuanku buka, dah ada dah. Oh, lagi cepat. Yang tadi Ifrit, dia secepat mana? Secepat bangun daripada kursi. Maknanya mungkin 5 saat. Yang ni 1 saat ya. Klik, adalah. Oh, hebat. Maka kerana itulah Ifrit ni, dia sangat cemburu dengan bangsa manusia. Dengan Asif bin Bakhiyah. Nama siapa tu? Nama siapa Panglima tu? Panglima Menteri Nabi Allah Sulaiman tu. Namanya Asif bin Bakhiyah. Dia adalah Panglima ataupun Menteri Pertahanan Nabi Allah Sulaiman alaihi salam. Nabi Allah Sulaiman alaihi salam. Dia yang berjaya membawa istana Balqis ke kota Baitul Maqdis dengan sekelip mata. Itu permusuhan Ifrit dengan bangsa manusia. Berjalan tiba-tiba melihat akan Ifrit daripada jin, menuntut akan dia dengan jambung, maknanya dengan jamuk obor api. Jin ni lari bawa obor api, seperti mana larian sukan Olimpik. Rupa-rupanya larian Olimpik tu larian jin Ifrit. Bawa. Dan jadilah Nabi SAW tiap berpaling melihat akan dia. Nabi pun tengok, nampak di belakang, kui laju. Maka berkata Jibril, adakah hamba ajak tuan hamba beberapa kalimah? Apabila membaca akan dia, niscaya padamlah jamungnya, dan rebahlah ia atas mukanya. Jibril kata, ya Rasulullah, mau tak saya nak ajak satu kalimah, satu doa yang bila dibaca niscaya terbah, padamlah jamuk ataupun obor Ifrit yang mengejar tuan ni. Orang pelawak, no? Macam kita lah duk lapar nasi, mau tak nak jamu nasi? Tanya apa bagi umpama mengantuk disorongkan bantal. Maka bersabda ia, bahkan maknanya doa ni sangat ampuh. Dalam pengajian perubatan, doa ni dipanggil Ruqayyah Jibril, jampi Jibril. Doa ni bagus. Maka berkata Jibril alaihi salam, ucap olehmu, a'udzu biwajhillahil karim. Bak nak hafal je no. Kami ni hafal dulu ni lama nak boleh pun. A'udzu biwajhillahil karim wa bi kalimatihi tammat allati la yujawizuhunna barrun wala fajir min syarri ma yanzilu minas sama' wa ma ya'ruju fiha wa min syarri ma zara'a fil ardi wa ma yakhruju minha wa min syarri fitnil laili wan nahar wa min syarri tawariqil laili wan nahar illa tariqan yatruku bi khairi ya rahman. Daripada ustaz boleh baca tak baris no? Dah hafal dah. Boleh baca.
kapal lagi, buka-buka juga. Ini dipanggil Ruqayyah Jibril. Maka mengucap Nabi SAW, Nabi baca, tersungkurlah Ifrit, padamlah jamungnya. Jadi ustaz-ustaz ke belakang kata, bila baca, Jibril ajak Nabi Ruqayyah tersebut, bila baca maka tersungkurlah Ifrit di atas tanah. Lutut dia kena tanah, sebab tu seluar dia terkoyak. Seluar jin terkoyak. Daripada Ifrit ni lah, mereka kata lah, ada saja lah. Kemudian berjalan lagi, Nabi berjalan lagi, maknanya halangan daripada Ifrit tak ada. Hingga berdapat, maknanya hingga Nabi nampak ada beberapa kaum. Ni beberapa kejadian-kejadian dalam masa perjalanan Nabi. Beberapa kaum yang berhumah, yakni yang bertani pada tiap-tiap hari dan mengetam pula pada tiap-tiap hari. Maknanya hari itu tanam, hari itu tuai. Hari itu tanam, hari itu mengetam. Tiap-tiap diketamnya kembali ia. Lepas daripada tuai, naik lagi. Lepas dah tuai, naik lagi. Benih ni mati duk cari. Tak payah bawa ajar teruk. Tanam sekali, buah banyak kali. Tapi orang Melayu tak mau. Pisang tak mau berbuah 2 kali dia tak. Bodoh. Pisang berbuah 2 kali lah bagus. Dia tak, Mat, jangan pisang berbuah 2 kali. Aku tak mau. Pisang berbuah 2 kali lah bagus. Melayu tak mau. Melayu banyak tak mau. Maka dia kata, setiap kali diketam, kembali lagi seperti barang yang dahulu. Maka sabda Nabi, apa ini ya Jibril? Maka katanya, inilah beberapa kaum yang berperang sabilillah. Dulu sabilillah ni diumpamakan dengan perang. Tapi hari ini sabilillah maknanya kita berjuang di medan masing-masing sabilillah. Ahli ekonomi berjuang dengan ekonominya. Ahli politik berjuang dengan politiknya. Ahli ilmu berjuang dengan ilmunya. Orang kaya dengan hartanya. Orang susah dengan doanya. Maka itu dipanggil fi sabilillah. Diganda Allah bagi mereka itu kebajikan 1 diganda kepada 700 ganda. Mana ada? Mana ada masuk RM1 dapat 700? Masuk 1,000 boleh 5,000 pun tergendala. Siapa yang gelak pun tahu. Habis no? Mudah-mudahan dapat balik ya. Tuan-tuan tak tahu tak apa. Dan lebih yang amat banyak. Seperti firman Allah, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh wa huwa khairur raziqin. Dan barang yang kamu nafkah daripada sesuatu tu, nescaya ada ganti. Kita tak nampak, kita ada harap bagi 10 dapat 100, bagi RM10 mai balik RM100. Bukan dalam bentuk sedemikian. Ada yang bentuk sedemikian, ada yang berbentuk lain lagi. Dan dialah sebaik-baik yang memberi rezeki. Habis. Sikit lagi. Dan sentiasa berjalan ia, jalan pula berdapat dengan bau yang harum. Ni insiden yang kedua. Peristiwa yang kedua, muka surat 6. Tercium dengan bau yang harum. Maka sabda Nabi SAW, ya Jibril, apa bau yang harum ini? Harum sungguh. Kalau kita jalan tengah malam, bau harum lagu tu, peterah lagi. Jalan-jalan balik daripada masjid tu, baru balik semayang. Bau-bau wangi, peterah tu. Yang 50, peterah 70. Kalau ke hutan getah, langgak habis. Akak-akak getah. Ada bau yang harum ini, katanya, kata Jibril, inilah bau masyitah. Masyitah ni bukan nama orang, dia nama pekerjaan. Mushtun maknanya sikat, masyitah tukang sikat. Mungkin dia nama lain, nama Fatimah ke, nama Ruqyah ke, tapi masyitah ni nama jawatan dia. Tapi kita sebut sebagai nama dia, tak apa lagi, tak ada masalah. Masyitah. Siapa masyitah ni? Seorang perempuan yang menyisir akan anak Fir'aun. Pekerjaan dia duk sikat rambut anak Fir'aun. Anak raja bukan tahu buat apa, rambut orang tolong sikat bagi, lekeh punya. Dan
bau kubur anaknya, anak Masyutah. Dan suaminya, suami Masyutah. Jadi dia cerita, adalah ia Masyutah tiap-tiap menyisir akan dia, bila mana dia menyikat rambut anak Fir'aun, apabila jatuh sisir, yakni sikat pada tangannya, maka berkatalah ia Bismillah. Ni orang beriman. Bila mana sikat jatuh ataupun berlaku perkara yang mengejutkan, dia zikrullah, dia tak mengarut, tak mencarut. Orang kita terkejut je, sebut langsung. Sebut pula ya orang, bukan ya dia. Sebut ya orang. Dia sebut Bismillah ta'is Fir'aun. Dengan nama Allah, binasalah Fir'aun. Maka berkata anak Fir'aun, adakah bagi kamu Tuhan yang lain daripada bapakku? Sebab pada masa tu Fir'aun dah keluar arahan bahawa semua penduduk Mesir mesti mengaku dia sebagai Tuhan. Tiba-tiba ada kalimah daripada Masyutah yang keluar dari mulut dia mengatakan Bismillah dengan nama Allah. Lalu anak dia heran, adakah Tuhan yang lain daripada bapakku? Maka berkata Masyutah, bahkan ada. Ialah Tuhan engkau, Tuhan bapa engkau. Maka berkata anak Fir'aun, adakah redha engkau bahawa aku khabar akan bapaku? Kalau hang kata lagu tu, aku nak pergi report dengan bapa aku. Rupanya kerja orang duk report ni, kerja anak Fir'aun. Kita duk mengajak, tak kena dengan selera dia, pergi report jabat agama. Asalnya kita mengajak betul, cuma tak kena dengan dia. Kalau kita main mengajak Syiah, kita main mengajak ayah pin, kita main mengajak Rasul Kahak, tak apa. Ni kita main mengajak betul, pergi report. Jadi yang tu lah, nak abang jangan duk marah. Jadi siapa duk report, perangai anak Fir'aun. Bahkan pilah, dia kata, khabarlah bapakmu Fir'aun. Maka diseru akan dia. Maka bila khabar, Fir'aun pun marah. Kata kalau datanglah dia, maka kata Fir'aun baginya, adakah bagimu Masyutah Tuhan yang lain daripada aku? Ni aduan daripada anak aku, kata hang ada Tuhan yang lain. Maka kata Masyutah, bahkan dia nekat dah. Masyutah nekat dah. Dia tak sembunyi-sembunyi dah. Iaitulah Tuhanku dan Tuhan kamu itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata kalau mendengar Fir'aun akan dia, sangat marah dia. Asalnya Masyutah ni pekerja yang baik. Kalau kaki tangan kerajaan 10 kali dah APC. Ni bulan ni dapat APC lah. Saya 11 tahun dah tak dapat sekali ni. Tak mana silap je dah lah. Tak raya dia tak nampak. Tak apa lah. Wa fis sama rizqukum wa ma tu'adun. Tak dapat rezeki di bumi. Wa fis sama rizqukum. Rezeki kamu duduk di langit. Jangan bimbang lah. Jangan ada bimbang. Apa sangat 1000 ya. Okay. Maka tatkala mendengar Fir'aun akan perkataan Masyutah, sangat marah dia. Maka adalah bagi Masyutah itu suami dan 2 anaknya, 1 anak besar, 1 anak kecil. Mereka 4 orang. Maka menyusu yang kecil. Maka diseru pula akan suaminya. Fir'aun kata, pergi cari suami dia, menyuruh ia akan keduanya kembali kepada agama dan mengulangi ia akan keduanya. Maka enggan keduanya. Jadi satu keluarga ni, 2 lelaki bini dah bersatu. Dah seia sekata untuk menetapkan bahawa Allah lah Tuhan mereka. 2 lelaki bini. Maknanya di sini ni kesepaduan 2 lelaki bini sangat dititik beratkan oleh agama. Kalau nak didik anak ikut seragam 2 lelaki bini. Jangan seorang lagu lain, seorang lagu lain. Anak jantan mana ada tahu? Kita katalah budak jantan main nak ambil anak dara kita, bawa keluar. Kata pakcik, saya nak bawa anak pakcik keluar malam Zat. Jangan, aku tak setuju. Hampa bukan mahram, tak boleh. Kalau nak, buat kira bicara cara elok. Panggil mak pak hampa mai, kita tetap nikah. Tiba-tiba di dapur dengar, alah pak hang pun. Bagilah mereka orang muda. Kita dulu pun lagu tu, naya dia. Dia sebut kalimah tu, kita dulu pun lagu tu, Pak Hang pun bawa aku jalan merata.
Mela nak tunjuk baik. Baik. Jahannam. Jadi maknanya kena seia sekata dua lelaki bini ni. Jangan seorang timur, seorang barat. Maka enggan keduanya daripada mengikut. Kemudian berkata Fir'aun, aku hendak bunuh akan kedua kamu jikalau kamu tidak kembali kepada agama kamu. Maka berkata Masyutah, kebajikan kamu bagi kami, jika engkau bunuh akan kami, engkau jadikan kami pada kubur yang satu. Bunuhlah, tapi kami minta jadikan kubur yang satu. Maknanya hidup dan mati bersama. Ni betul ya? Yang kita duk faham, hidup apa? Seorang hidup, seorang mati. Masa duduk di dunia ni janji sama. Kita mati sama-sama. Bila mana bini mati, laki tak turun pun. Hari pertama ayat mata yang meleleh. Masuk hari ketiga ayat liuk meleleh. Jadi maknanya kata-kata yang manis sahaja. Jadi Allah kata, engkau jadikan kami kubur yang satu, maka engkau tanam akan kami sekaliannya padanya. Ini permintaan dia. Maka berkata Fir'aun, bagimu yang kamu tuntut, sebab ada kebajikan kamu bagi kami. Rupanya Fir'aun pun gentleman juga. Maknanya permintaan terakhir tu dia laksana juga. Biasanya orang jahat ni macam tu. Kalau dia nak bunuh orang, permintaan last tu dia bagi juga. Dia bagi juga biasanya. Maka menyuruh Fir'aun mendatangkan dengan satu kawah. Kawah tembaga dipanaskan di atasnya api, padahal penuh air di dalamnya. Kemudian menjatuhkan Masyutah dan suaminya dan anaknya ke dalam kawah. Ini hukuman dia. Maka dijatuhkan mula-mula akan suaminya. Suami mati depan mata. Suami mati depan mata. Ada orang yang jadi tak ketahuan. Dia lihat suami dia mati depan mata. Berlaku kemalangan, dia nampak lori belah suami dia. Terpaksa dihantar ke hospital berapa lama, ambil masa untuk dia kembali sihat seperti biasa. Tetapi Masyutah ni dia nampak suami dia mati depan mata dan anaknya yang besar. Maka kalau hendak dijatuhkan, dijatuhkan mula-mulanya suaminya dan anaknya yang besar, tinggal anak kecil. Maka kalau hendak dijatuhkan anaknya yang kecil yang sedang menyusu. Jadi anak kecil ni lain. Anak besar ni sayang juga, tapi dengan anak kecil ni lain. Maka mengambil Masyutah syafaqah, kasih sayang akan anaknya. Lalu datanglah sedikit naluri keibuan, kerana anak ni akan mati kerana sabit ataupun penetapan akidah ibunya yang menyebabkan anak ni mati. Maka mencita ia atas kembali kepada barang yang dituntut Fir'aun. Lalu dia pun rasa baik, dia mengaku. Maknanya mengaku di sini dia kata biarlah dia berpura-pura mengaku bahawa dia kembali kepada agama Fir'aun, sebab dia kasih kepada anak kecil tadi ni. Supaya jangan Fir'aun menjatuhkan anaknya yang kecil itu ke dalam kawah. Yang tadi ni nak apa lagi? Suami tak tergugat lagi, anak yang besar tak tergugat lagi, main anak yang kecil, orang nak balik dalam kawah, duk teriak. Bunyi teriak budak tu pun dah mendatangkan rasa yang sayu bagi seorang ibu. Lalu dia nak tarik balik pensabitan dia terhadap akidah Nabi Allah Musa AS. Maka menutur akan dia Allah Subhanahu wa ta'ala akan anak yang kecil itu. Allah Ta'ala mendatangkan kuasa kepada anak yang kecil itu, berkata, inilah yang dipanggil sebagai ma'unah, benda luar biasa yang berlaku kepada orang yang beriman. Adapun yang berlaku pada Nabi dipanggil mukjizat, berlaku pada wali dipanggil karamah, berlaku pada orang yang beriman dipanggil ma'unah. Tetapi benda-benda ni dia tak berlaku setiap hari, dia berlaku kadang-kadang ya. Contohnya kita jatuh dari pokok 15 kaki pokok, tak ada apa. Cuba naik serajun balik tengok. Dia maknanya tak ada apa tu dipanggil ma'unah.
Adapun naik balik pula patah tengkok. Nah, balik maunah. Maka katanya anak yang kecil itu, hei ibuku, jatuhlah akan dirimu ke dalam kawah, jangan bertangguh-tangguh lagi. Maka bahawasanya ibu di atas agama yang sebenar, maka Masyidah menjatuhkan dirinya, kemudian jatuhlah anaknya yang kecil. Itu dia. Bukan dia membunuh diri lah. Yang ini perintah dari Allah Ta'ala sebenarnya. Nah, disuruh dia menjatuhkan diri ini atas perintah Allah melalui lidah anak dia yang kecil. Faedah ini selingan sikit. Selingan. Bila nampak tegang sampai kerot muka tu, sedih tengok, Tok Syekh ni bagi selingan. Tidak putih orang, wayar kita. Habis. Dia kata apa? Bermula segala anak yang berkata-kata dalam bumi itu 10 orang. Dalam dunia ni ada 10 orang ya, budak kecil yang boleh berkata-kata. Seperti yang tersebut di dalam nazam. Nazam ni maknanya dalam bait syair yang dinazamkan oleh Jalaluddin As-Suyuti, yakni Imam Suyuti. Katanya, takallama fil mahdi Nabi Muhammad, Yahya wa Isa wal Khalilu Maryam, wa mubri Juraih, thumma syahidu Yusuf, tiflul ladzi ahdud, ihtiflun lizil uhdudi yarwihi Muslim, Masyidah fi ahdi Fir'aun tifluha, wa fi zamil hadil mubarak yuhtam. Nanti apa ni? Nak dia kata, berkata bayi di dalam dunia ini yang berkata dalam buayan, maknanya bayi yang kecil yang dapat berkata ni 10 orang. Pertamanya Nabi Muhammad SAW. Ada riwayat dia, walaupun riwayat tu tak masyhur. Keduanya Nabi Yahya, ketiganya Nabi Isa. Nabi Isa ni riwayat yang masyhur. Bila mana orang menuduh mak dia berzina, maka dia yang masih kecil lagi mempertahankan kesucian mak dia. Dan Nabi Ibrahim Khalil dan Siti Maryam, dan yang melepaskan bagi Juraij. Juraij ni dia seorang abid. Jadi ketika dia sembahyang, mai mak dia panggil dia, Juraij, Juraij. Dia sembahyang sunat, lalu dia meneruskan sembahyang dia. Patutnya sembahyang sunat, kalau mak panggil, Allah kita jawab mak dulu, walaupun batal sembahyang kita. No? Adapun sembahyang fardu, tak boleh lah. No? Sembahyang sunat, kalau mak panggil, sunat membatalkan sembahyang tadi dengan menjawab panggilan mak. Kalau Nabi panggil, katanya kita duduk zaman Nabi, Nabi panggil, kita jawab, tak batal sembahyang kita. Itu hebat. Jadi bila mana dia sembahyang, setiap kali dia sembahyang, mak dia mai panggil, tak jawab. Maka mak dia pun rasa kecil hati. Maka mak dia kata, baik setara mana sangat ni, sampai aku panggil pun tak mau jawab. Nanti dia akan terkena fitnah dengan perempuan. Tu jaga, jaga mulut. Mak bapak ni jaga mulut, jangan duk cakap tak kawan dengan anak. Sebab jadi. Lalu nak jadikan cerita, Juraij ini difitnah melakukan perkara yang tak elok dengan seorang perempuan. Kenapa? Sumpah mak dia. Mak dia terkeluar kalimah tu. Baik setara mana ni, sampai aku panggil pun tak jawab. Nanti dia kena fitnah dengan perempuan. Jadi dikatakan Juraij ini difitnah oleh seorang perempuan, maka tempat ibadah dia dimusnahkan. Lalu akhirnya dia nak dihukum. Maka perempuan tadi ni mendatangkan bayi. Dan dia mendakwa bahawa bayi ini adalah anak hasil hubungan dia dengan Juraij. Tiba-tiba Juraij meminta kepada Allah Ta'ala supaya ditunjukkan kebenaran. Maka bayi yang yang kecil tu, yang dikatakan anak Juraij tadi ni, bercakap, mengatakan bahawa Juraij bukanlah ayahku. Ayahku adalah pengembala kambing. Tu antara 10 orang yang boleh bercakap. Maka yang menaikkan saksi bagi Yusuf dan kanak-kanak pada Uhdud, yakni yang menyuruh ibu bapaknya menjatuhkan diri dalam lubang api yang sangat menyala, dan juga anak Masyidah pada zaman Fir'aun.
Habis. Tak mana pula ni? Habis dah. Tengok muka surat 7 baris ketiga dari bawah. Ni kita skip. Yang lain tu, dia kita kata selingan. Maka sentiasa berjalan Nabi dan Jibril hingga datang atas beberapa kaum. Nabi berjalan lagi sampai kepada satu kaum yang memecah kepala mereka itu. Tiap-tiap dipecah kembali pula seperti dahulu kala. Nabi nampak satu kaum duk hantuk kepala mereka ke batu. Tiba-tiba kepala jadi elok, hantuk balik. Dan tiada lumpuh mereka itu daripadanya sekali-kali. Maknanya dia tak berhenti. Duk buat sentiasa. Maka sabdanya, siapa ini ya Jibril? Maka kata Jibril, mereka itulah yang memberatkan kepala mereka itu daripada sembahyang. Inilah golongan yang berat nak mendirikan sembahyang. Siang hari main badminton. 3 game boleh main. 3 pusingan boleh main. Angkat besi. 5-60 kilo angkat besi di gym. Main waktu subuh nak angkat selimut tak larat. Selimut bukan 2-3 kilo pun. Boleh cash gitu ya, tak larat. Ataupun dah angkat dah selimut, tiba-tiba ada tangan tarik dia pula, habis. Ni rakan sebelah. Jadi berat kepala daripada sembahyang. Maka datang pula di atas beberapa kaum. Pada hadapan mereka itu satu perca dan pada belakang mereka itu satu perca. Menutup akan dua kemaluannya. Dihalaukan mereka itu seperti dihalaukan binatang ke padang. Memakan mereka itu akan zakum, iaitu bara api neraka. Satu kaum pula Nabi nampak satu kaum yang hanya memakai perca kain. Maknanya seolah-olah bertelanjang, hanya menutup kemaluan hadapan dan belakang, dan dihalau seperti dihalau binatang. Dan mereka ketika dihalau memakan bara api neraka. Teruk penyiasaan. Maka sabdanya, Nabi tanya, siapa ini ya Jibril? Itulah mereka yang tiada memberi zakat harta mereka itu. Itu dia. Buat kerja kaya tak beri zakat. Kadang-kadang marah. Hampa ni hujung tahun pandai main cari aku. Pejabat zakat cukup pandai. Ada habis alamat kami main cari. Nak duit main cari merata. Hari orang susah nak buat pinjaman, tak ada pula. Jadi tak boleh kata lagu tu. Zakat tu adalah hak orang yang susah. Pada harta kita ada 2.5% harta orang. Harta yang kita dapat tu bukan milik kita 1%. 2.5% paling kurang milik orang. Habis. Maka datang pula baris kelima. Sikit lagi. Janji kita 9.30 boleh? Boleh no? Tak lebih, tak kurang insya-Allah. Maka datang pula atas beberapa kaum yang adalah pada hadapan mereka itu daging yang masak lagi baik dalam periuk, dan lagi ada pula daging yang mentah lagi busuk. Maka memakan mereka itu akan daging yang mentah lagi busuk, dan ditinggalkan daging yang masak yang baik. Ada masakan baik, chef dia masak cukup sedap, tetapi dia ambil yang busuk lagi mentah. Sabdanya, apa ini ya Jibril? Kata Jibril, inilah laki-laki daripada umat Tuhan hamba. Ada perempuan yang halal yang baik, isteri baik ada, ditinggalkan bermalam padanya dan mendatangi perempuan yang zaniyah, perempuan yang jahat, pelacur-pelacur JRO, perempuan-perempuan yang tidak halal baginya, bermalamlah padanya dan mendatangi ia sertanya hingga subuh. Dan demikian juga perempuan daripada umat Tuhan hamba keluar daripada suaminya, maka datang kepada laki-laki yang berzina, bermalam sertanya hingga subuh. Maknanya Isra Mi'raj ni bukan cerita benda-benda akhirat saja. Dia cerita tentang realiti pada zaman kita, di mana ramainya jadi perkara sedemikian, khususnya bagi wanita-wanita dan lelaki yang bekerja sama sepejabat. Bila dia bekerja di pejabat 8 jam duduk dengan rakan sepejabat, balik rumah malam dah 2 jam dah nampak muka bini, lepas tu lena. 8 jam nampak muka rakan sepejabat. Rakan sepejabat pula kadang-kadang pakai pakaian yang pelbagai. Balik rumah bini pakai baju kelawar.
No? Kemudiannya perfum di pejabat, di rumah ini perfumnya bawang putih, bawang merah, belai. No? Kemudiannya dia mula dengan ada masalah, dia cerita husband I fed up lah. Mula dia mula cerita ni, birthday I pun dia tak ingat. Dia mula orang lelaki pandai lah. Kalau orang lelaki yang berkahwin, dia pandai tackle orang perempuan lebih daripada lelaki yang bujang sebenarnya. Sungguh. No? Sebab itulah orang lelaki yang dah berkahwin jangan cuba jual minyak. Sebab minyaknya laku. Walaupun dia buncit perut, walaupun dia botak kepala, dia laku. Ada orang berkenan. No? Pendaftar nikah lagu haji ni pun ada berkenan. Jangan duk mula. Kalau kita tidak berhajat untuk menyunting bunga, jangan cuba-cuba mencium bunga. Itu ayat dia tu. Tidak buruk padanya. Maka kalau nak buat cara elok, apalah. Ni cara tak elok. Ada dah pasangan yang halal, duduk cari benda yang haram. Kena. Kemudian maka lalu pula atas suatu kayu yang mempunyai beberapa duri dan cawangannya, tiada lalu, yakni tiada bersentuh kain dan sesuatu, melainkan carilah kain tadi. Ada satu kaum yang lalu tepi kayu berduri, lalu kayu tadi ni terkena pada kainnya, lalu kain cari. Maka sabda Nabi, apa ini ya Jibril? Katanya, inilah umpama beberapa kaum daripada umat Tuhan hamba, duduk ia pada jalan mengintai-ngintai orang, lalu dirampasnya. Maknanya mereka ni orang perompak. Perompak lagu mana? Yang merampas hak orang tanpa sebenar. Pelbagai peraturan dikuat-kuasakan untuk merampas harta orang. Ni duduk pada jalan mengintai-ngintai orang, lalu dirampasnya. Dia letak dan dahuk harta orang. Kemudian maka melihat akan seorang laki-laki yang berenang di dalam sungai daripada darah dilontarkan dalam mulutnya dengan beberapa batu. Sabda Nabi, apa ini ya Jibril? Lelaki duduk berenang dalam lautan darah. Bila dia nak naik ke tepi, dilontar dengan batu, tak jadi sampai. Maka inilah laki-laki yang memakan riba. Makan riba pula, jadi tak keluar zakat. Datang pula atas laki-laki menghimpun beberapa berkah kayu yang tiada kuasa membawa dia tiap-tiap, tiada kuasa ditambah lagi. Nabi nampak pula satu kaum, satu lelaki, dia cari kayu api. Cari kayu api banyak, letak di belakang dia. Tak lahat bawa dah. Jumpa kayu api lagi, tetap ambil lagi. Tak lahat bawa lagi. Jadi boleh juga berjalan. Ni tak lahat jalan dah. Jumpa kayu api, tetap bubuh. Ni apa dia ni? Maka sabdanya, apa ini ya Jibril? Orang yang nampak kayu api, walaupun tak kuasa nak bawa dah, ambil lagi kayu api, buh atas belakang lagi. Maka katanya, inilah laki-laki daripada umat Tuhan hamba, ada padanya beberapa amanah manusia, tiada kuasa menunaikan amanah, ditambah lagi. Ni gila pangkat, gila jawatan ni, gila kedudukan. Semua nak ambil, pengusi pun dia nak ambil, timbalan pengusi pun nak ambil, Setiausaha pun nak ambil. Kemudiannya pemeriksa kira-kira pun dia nak pegang. Maknanya amanah yang dia nak ambil tu, walaupun tak mampu ditunaikan, nak ambil juga. Tapi kalau dia mampu tak apa. Dia mampu tak apa. Pegang pergi 10 jawatan pun dia mampu. Kemudian maka datang pula atas beberapa kaum yang menggunting lidahnya. Nabi nampak satu kaum yang menggunting lidah dan bibirnya dengan penggunting besi. Tiap-tiap digunting kembali pula lidah seperti dahulu. Tiada lumpuh mereka itu sekali-kali, tak berhenti duk gunting lidah. Sabdanya, siapa ini ya Jibril? Inilah khutabaul fitnah, iaitu orang yang mengajak manusia dengan tiada sebenar daripada umat Tuhan hamba. Inilah orang-orang yang menyebabkan fitnah. Hari ini ramai daripada kita yang terlibat, khususnya dalam dunia teknologi sekarang ni. Kita bangun pagi tuan-tuan,
jaga pukul 5.30 pagi, patutnya bila jaga baca doa. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Tapi kita hari ni bila jaga pagi, raba handset dulu. Nak tengok WhatsApp banyak mana ada. Rupa-rupanya tu dia 500 belum dibaca. Sama juga kita sembahyang dulu. Lepas bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Tangan kita mazhab Syafi'i, kita letak di kepala, sapu ke muka. Lah ni dah. Lepas bagi salam, tangan ni seluk bukit nak tengok mesej ada apa. Maka setiap berita yang masuk, kita dah tak tabayun, tidak mengkaji dan meneliti betul ataupun tidak, lalu kita pun terus post kepada rakan-rakan yang lain. Maka kita terdiri daripada golongan yang menyebabkan fitnah walaupun bukan niat nak menyebabkan fitnah. Jaga. Sekalipun terhadap musuh-musuh, terhadap rakan-rakan yang tak setuju. Contohnya kita ni parti pucuk paku, tak berkenan dengan parti pucuk ubi, tak boleh buat fitnah dia. Tak kena gaya. Jadi kena bersaing dan berkawan dengan cara yang baik. Janganlah kebencian terhadap seseorang itu menyebabkan kita hilang pertimbangan. Itu dari segi pergaulan manusia. Dari segi agama pula, berhati-hati. Mana-mana hadis yang didatangkan pada kita, jangan cepat-cepat kita post pada orang lain. Boleh jadi hadis itu palsu. Contohnya, sesiapa yang memberitahu tentang kelebihan Syakban, maka haramlah dia daripada api neraka. Hadis palsu dah. Tapi ramai dari kita, silalah hantar, jangan kedekut, share dengan kawan-kawan. Ada pula, hantarlah kepada 10 orang, nescaya bahagialah kamu, mengaruh semua tuan-tuan. Baca sudah. Itu dipanggil khutabaul fitnah. Maka datang pula beberapa kaum, adalah kuku mereka itu daripada tembaga, menggaru-garu mereka itu akan muka dan dada hingga keluar daging, darah. Tiap-tiap kali digaru kembali daging tadi sepertinya. Maka sabda Nabi, siapa mereka itu ya Jibril? Inilah mereka yang memakan daging manusia. Maksudnya dengan mengumpat-ngumpat dan menjatuh pada kemaluan manusia. Maknanya memberi malu, mendatangkan aib, memalukan orang. Maka mereka lah golongan yang akan menggaru tubuh dengan kuku-kuku daripada besi tembaga. Ini semua Isra' Mi'raj dari sudut kemanusiaan dan sosial. Bukan cerita bab agama semata-mata, bab kita dalam masyarakat. Jangan jatuhkan aib orang. Jangan jatuhkan aib rakan-rakan kita. Habis. Asal lambat pula dah. Saya ada biasa kuliah sejam ya. Ni setengah jam lebih. Dia mula gatal habis ni. Maka tiba-tiba keluar. Maka datang pula atas satu. Kemudian maka datang pula atas satu lubang. Nabi nampak satu lubang yang sempit mulutnya. Lubang kecil. Tiba-tiba keluar daripada lubang tadi seekor lembu jantan yang besar. Maka jadilah ia berkehendak kembali masuk kepada lubang itu. Lembu besar tadi yang keluar dari lubang sempit, dia nak masuk balik lubang tadi. Maka tiada dapat lagi ia masuk. Sabda Nabi, apa ini ya Jibril? Inilah seumpama seorang daripada umat Tuhan hamba berkata-kata dengan satu kalimah yang amat besar yang dimurkai Allah Ta'ala, kemudian menyesal ia, maka tiada kuasa mengembalikan lagi. Jadi maknanya orang yang terlanjur kata. Atau orang betul panggil apa? Telajak perahu boleh diundur, telajak kata buruk padanya. Bila dah lepas kata-kata ini, maka kadang-kadang kata itu menghiris perasaan orang. Kadang-kadang kata-kata itu menyebabkan permusuhan, dan kadang-kadang yang kita sangat bimbang, kata-kata itu menyebabkan Allah murka pada kita. Itu kata-kata dia tu. Maka antara berjalan, Nabi jalan lagi, tiba-tiba diseru oleh yang menyeru pihak kanan.
Katanya, ya Muhammad, anzirni as'aluk. Wahai Muhammad, nanti aku nak berkehendak tanya kepada engkau. Tiada menjawab Nabi. Kemudian maka sabdanya, apa ini ya Jibril? Siapa yang duk panggil dasar ni? Kata Jibril, inilah seruan Yahudi. Jika Tuan hamba jawab akan dia, nescaya banyak umat Tuan hamba jadi Yahudi. Tak jawab pun jadi Yahudi dah. Banyak dah. Tahu bola sebiji, 3 waktu tak semayang. Bukan saja tak semayang, bergaduh pula kakak stadium. Yahudi duk senyum elok. Bukan salah pada bola tu, tak salah. Tapi salah pada kita. Tak menang tahun ni, tahun depan pula. Bukan sekali itu saja. Jadi, jangan jadi orang yang terpedaya dengan agenda Yahudi. Jadi, agenda Yahudi ni pun banyak. Sebab tu setengah-setengah surau dia buat Isra' Mi'raj. Menurut kacamata Islam, berkenaan agenda Yahudi. Cerita Isra' Mi'raj tentang Yahudi saja 2 jam setengah. Tapi kita baca kitab, tentu sikit ya. Adapun jika Tuan hamba jawab, nescaya banyak umat Tuan hamba jadi Yahudi. Dan antara berjalan pula tiba-tiba diseru akan oleh yang menyeru pihak kiri. Jadi panggil pihak kanan, di pihak kiri pula. Ya Muhammad, anzirni as'aluka. Wahai Muhammad, nanti akan aku berkehendak bertanya akan engkau. Tiada ia menjawab panggilan itu. Maka sabda Nabi, apa ini ya Jibril? Maka katanya, inilah seruan Nasara. Jadi seruan Yahudi, ini seruan Nasara. Ini musuh-musuh kita. Adapun jika Tuan hamba jawab, nescaya banyak umat Tuan hamba jadi Nasrani. Dan antara berjalan Nabi tiba-tiba dengan satu perempuan. Nabi nampak perempuan. Hal keadaannya membuka 2 langit. Dan adalah di atas perempuan tadi perhiasan yang dijadikan Allah. Nampak perempuan yang ada perhiasan yang hebat di atas. Maka menyeru ia dengan katanya, ya Muhammad, anzirni. Wahai Muhammad, tunggu aku. As'aluka, aku nak tanya pada kamu. Maka Nabi tiada berpaling kepadanya. Maka sabda Nabi, apa perempuan ini ya Jibril? Perempuan yang dipanggil dasar ni siapa? Maka kata Jibril, inilah dunia. Maknanya dunia ni benda yang cukup cantik, perhiasan yang cukup indah. Adapun jika Tuan hamba jawab panggilan dunia, nescaya memilih umat Tuan hamba dunia atas akhirat. Lebih memilih dunia di atas akhirat. Tak jawab pun dunia lagi dah. Dunia lagi dah. Pergi semayang tu, kita kata pergi kerja ni, takut lewat. Lebih daripada takut lewat semayang ni. Takut lewat panskap tu, lebih daripada takut lewat semayang. Ingat, masuk kerja 7:30. Tapi masuk lohok pukul berapa tak ingat. Pasal 1:30 tu. 1:30 apa, 1 suku masuk dah. Inilah dunia. Adapun jika Tuan hamba jawab akan dia, nescaya memilih oleh umat Tuan hamba akan dunia di atas akhirat. Habis. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam. Banyak lagi lah, lebih kurang 13 perkara lagi yang akan berlaku pada Nabi. Ni cerita dia di bumi baru. Tak sampai Baitul Maqdis lagi. Tengah jalan. Yang tu yang kata 7 hari 7 malam dulu ni. Tu pun tak cerita betul-betul. Cerita macam awam batil saja. Jadi tak apalah kita ambil sedikit kata kaedah ma la yudraku kulluh la yudraku kulluh. Benda yang tak dapat kita ambil semua, jangan tinggal semua. Mudah-mudahan kita dapat sedikit sekanya daripada pengajaran yang Allah Ta'ala asaskan di atas peristiwa Isra' dan Mi'raj, dan kita mendapat keberkatan dengan membaca kitab yang sangat berkat ini. InsyaAllah pada hari yang lain, ataupun bulan yang lain, ataupun tahun yang lain, kita sambung balik. Kalau ada umur yang panjang. Kalau tak ada pun, berarti dekat tu sudah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim
ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna natawassalu ilaika binabiyyikal mukhtar wa alihil adhar wa ashabil ahyad. Kafir anna dzunub wal auza ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Ya Aziz, ya Jabbar, wahrusna min jami'il makhawifi wal akhtar, wajma' bainana wa bainahu fi daril qarar, wa taqabbal minna ma qaddamna min yasiri a'malina fil a'lani wal israr, warhamna bi rahmatika waghfir lana innaka antal ghafurur rahim. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa minal 'ajzi wal kasal wa minal jubni wal bukhli wa na'udzubika min ghamid daini wa qahrir rijal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa liman hadarana wa liman ghaba 'anna wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.